Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من الراشدين أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita merafa'kan syukur kepada Allah Jalla wa'ala di atas peluangnya Allah beri kita duduk dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Ikhwatul iman, alhamdulillah. Majlis ta'lim adalah majlis ilmu yang sabit daripada ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih menceritakan tentang fadilat majlis ta'lim. Salah satu daripadanya ialah Allah beri kepada kita maghfirah, keampunan. Salah satu daripadanya ialah dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari Muslim, Allah beri kepada kita sakinah dan rahmah. Sekurang-kurangnya kita dapat 3 perkara: maghfirah, sakinah dan rahmah. Maghfirah, ampun Allah. Sakinah, Allah beri kepada kita ketenteraman jiwa. Apa makna sakinah? Jiwa kita ni dia seraksi dengan arahan-arahan Allah. Dia seraksi, dia rasa tenang, dia tidak memerontak. Jiwa kita mendapat sakinah, maknanya bila Allah beri kepada kita musibah, ujian dalam dunia, dia ada keseraksian. Jiwa kita boleh memahami ujian itu. Sakit-sakit, susah-susah, payah-payah, tetapi jiwa tidak memerontak. Itu makna dia sakinah. Jadi bila kita duduk dalam majlis ta'lim, Allah menawarkan dan menaburkan sakinah. Artinya daripada kita faham kepada ilmu, dengan ikhlas kita mendekati ilmu Allah, maka kita katakan min samaratil ilm, buah daripada ilmu yang kita dekati dengan ikhlas itu, kita dapat sakinah. Mukmin dia boleh menerima ujian Allah Ta'ala, dia boleh seraksikan jiwa dia dengan ujian Allah, dia faham. Kemudian Allah beri kepada kita rahmah, kasih sayang Allah, belas kesian daripada Allah. Bila kita dapat semua ini, lagi satu kita mendapat maghfirah, ampun daripada Allah. Jamaah sekalian, maghfirah, sakinah dan rahmah mengingatkan kita kepada doa yang dibaca oleh bapa kita Nabi Adam alaihi salam, iaitu muka bumi ini belum dibaca lagi apa-apa doa di dalamnya, kerana ketika itu belum dijadikan seorang pun daripada makhluk yang bernama insan. Adam adalah makhluk yang pertama yang mewakili kejadian insan, kejadian manusia. Bila Adam turun daripada syurga ke muka bumi, maka terjadilah suatu sejarah yang besar. Doa yang pertama dibaca Adam di atas muka bumi ini. Dalam doa itu yang kita selalu baca, yang Allah simpan dalam surah Al-A'raf ayat ke-24, Nabi Adam alaihi salam menyebut sesiapa hidup dia tak dapat 2 benda, dia pasti rugi. Nabi Adam menyatakan, wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam menyatakan, kalau sekiranya engkau tidak beri kepada aku ampun, wa illam taghfir lana, kau tak beri pada aku maghfirah, ampun, wa tarhamna, dan kau tak beri pada aku rahmah, ampun dan rahmah. Siapa duduk majlis ilmu, dia dapat, Allah bagi pada dia. Nabi Adam kata, wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tak beri kepada aku ampun daripada sisi engkau dan rahmah daripada sisi engkau, lanakunanna minal khasirin, kepastian aku akan jadi orang yang pasti rugi dunia sampai akhirat. Jamaah sekalian, bila orang tu tidak dapat ampun dan rahmah, kenapa dia jadi orang yang rugi? Yang pertama, kerana untuk mendapatkan syurga Allah, supaya tubuh badan kita ini, bulu roma kita, kulit kita tidak dibakar dalam neraka, kita mesti mendapat ampun dan rahmat Allah. Dan Allah nak mengampun hamba dia. Hamba yang mana? Hamba yang dirahmati, yang dia belah kesian. Kalau Allah tidak mengasihi hamba itu, maka dia tidak akan beri keampunan pada hamba itu. Bila Allah beri keampunan pada hamba itu, bila dia mati, dia tidak akan kena satu pun azab. Daripada senarai azab-azab yang menunggu, bukan kata tunggu di hari akhirat, tunggu di alam barzakh. Ada himpitan kubur di sana. Di sana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri daripada Imam Bukhari menyebut tentang malaikat akan memukul mayat, ada siksaan kubur. Karena itu Nabi SAW menyatakan, wa a'udzubika min azabil qabri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah, aku pohon kepada engkau terlindung daripada azab yang ada di dalam kubur. Pasal itu mayat bila kita hantar, kita katakan Allahumma ghafir lahu warhamhu, ya Allah ampunkan dia dan kesian belahlah pada dia. Kerana dua benda ini menyebabkan Allah pelihara kita di hari akhirat. Karena itu ayat-ayat Allah Ta'ala ini sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, harta kamu dan anak pinak kamu jangan sampai kamu tak ada masa untuk menyebut nama Allah. Nanti Allah beri pada kamu anak, Allah beri pada kamu harta, jangan sampai harta dan anak-anak menyebabkan kamu tak ada masa untuk menyebut Allah, untuk beribadat kepada Allah. Nanti kamu beri masa sibuk, kamu beri percakapan kepada Tuhan, tak ada masa, anak banyak, hantar anak sana, hantar anak sini. Kamu beri masa perniagaan kamu, cari makan kamu beri macam-macam alasan, sampai berpuluh-puluh tahun kamu ambil rezeki Tuhan, kamu tak sempat menyebut nama Tuhan yang memberi anugerah kepada kamu. Kalau kamu teruskan hidup demikian, wa may yaf'al zalik, siapa yang melakukan demikian, Allah kata fa ulaika humul khasirun, dia pasti rugi. Kenapa jemaah sekalian? Kerana benar hari manusia balik bertemu Allah, hari manusia balik bertemu Allah, manusia kalau tidak mendapat ampun dan rahmat daripada Allah, dia akan merana daripada tarikh dia mati sampailah berlaku kebangkitan di hari akhirat. Karena itu benar perkataan Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, wahai pencipta kami, kami telah buat zalim pada diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak beri ampun pada kami dan engkau tidak merahmati kami, kami akan jadi orang yang sangat rugi. Ya, rugi ikhwatul iman, sangat rugi, sangat-sangat rugi. Kita dapat menyaksikan daripada rakyat sampai orang berdarah raja mati, apa kesudahan dia? Balik dengan keingkapan, tak ada apa. Walaupun orang panggil kita ini berdarah raja, tapi kita tak boleh melarikan diri daripada kita ini dijadikan untuk beribadat kepada Allah.
Ini kita belajar daripada bulan Mi'raj. Ini kita belajar sungguh-sungguh daripada bulan Mi'raj. Cuba antum ingat balik ayat daripada surah Az-Zariyat ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan Allah menggunakan perkataan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Cuba tengok perkataan ini dalam surah Az-Zariyat. Dan tidaklah Allah menjadikan jin dan manusia. Allah saja guna kaedah ini. Allah boleh kata aku jadikan jin dan manusia, tapi Allah menggunakan perkataan tidaklah aku jadikan jin dan manusia, melainkan untuk mereka itu melakukan ketaatan kepada aku. Melainkan mereka itu mestilah sampai dalam hidup mereka, tarikh mak kita lahirkan kita, Allah Ta'ala firmankan dalam ayat dia, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Pada hari ibu kamu melahirkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Pada hari ibu kamu melahirkan kamu, Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Itu tarikh kita keluar. Daripada tarikh kita keluar itu Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, tidak aku izinkan ibu melahirkan anak, tidak aku mengizinkan benih bapa hidup di dalam rahim ibu, tidak aku mengizinkan kehidupan dalam perut ibu itu 9 bulan 10 hari, melainkan aku izin supaya ketika mereka keluar, mereka melakukan ketaatan kepada aku. Aku bagi rezeki pada mereka. Ma uridu minhum min rizqin. Manusia tidak payah mencari rezeki untuk memberi kepada Tuhan. Kita tak perlu menyediakan ibadat dalam bentuk memberi Tuhan makan, macam dilakukan oleh agama-agama lain. Letak buah apple, letak buah tu, letak buah ni, kononnya nak beribadat pada Tuhan. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak memerlukan kamu beri pada aku rezeki. Wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak perlukan makanan daripada kamu. Innallaha huwa razzaq. Kamu terlupakah aku ini Ar-Razzaq? Aku yang salur kehidupan, aku yang salur kepada kamu rezeki demi rezeki. Aku ini Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Dzul quwwatil matin. Apa yang aku ada, tidak ada sesiapa di kalangan makhluk ini boleh memutuskan kemampuan aku. Di kalangan makhluk ni tak ada siapa pun boleh memudaratkan apa yang aku berikan kepada hamba-hambaku. Tidak ada satu makhluk boleh menghalang aku memberi kepada hamba aku. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Ikhwatul iman, cuba antum lihat. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka itu melakukan ibadah kepada aku. Kemudian antum tengok dalam peristiwa Mi'raj ini, apa yang Allah firmankan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Cuba antum perhatikan pada ayat ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah, maha suci Allah. Subhana bermakna Allah tidak memiliki sifat kekurangan. Subhanallahi amma yasifun, subhanallahi amma yusyrikun. Suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan dengan sifat yang buruk kepada Allah. Itu makna subhanallah. Allah itu bersih daripada apa yang disyirikkan, dan Allah itu bersih daripada apa yang disifatkan dengan benda yang tidak elok kepada Allah. Allah menyebut satu je perkataan yang kita belajar daripada Mi'raj ini. Allah kata asra bi'abdihi. Dengan ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang Allah kata asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba aku. Maka sekarang kedudukan hamba itu
telah Allah berikan kepada Muhammad, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Artinya ikhwan, benda yang penting kita belajar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ikhwan, dia telah berjaya membawa diri dia kepada makam hamba dengan beribadah. Nabi Muhammad telah berjaya membawa diri dia kepada makam hamba. Jamaah sekalian, tidaklah Allah jadikan kita, melainkan Allah minta kita memperhambakan hidup kita kepada Allah. Dan dalam jumlah makhluk-makhluk Allah ini, yang telah berjaya membawa dirinya kepada ayat ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Allah kata subhanalladzi asra bi'abdihi. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi ketika Aisyah tengok Nabi salat sampai bengkak kaki. Aisyah kata, lima sana'ta hadha ya Rasulullah, kenapa baginda semayang sebegini ya Rasulullah? Berdirinya lama, rokoknya lama, iktidalnya lama, sujudnya lama, sehingga tapak kaki baginda menjadi bengkak. Bermalam-malam baginda menunaikan salat seperti ini. Apa Nabi jawab? Afala akuna ahabba an yakuna abdan syakura. Tidakkah aku ini suka mendidik diri aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Aku nak jadi abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah. Dengan apa yang baginda nak jadi, dengan ibadah yang baginda lakukan, maka Allah memberi pengiktirafan, subhanalladzi asra bi'abdihi. Muhammad telah dibawa berjalan oleh Allah Ta'ala pada malam Mi'raj. Allah bawa Muhammad berjalan pada malam Mi'raj dengan title seorang hamba, jemaah sekalian. Al-Hafiz Imam Ibn Kathir dalam tafsir Ibn Kathir menyatakan, Al-Hafiz Imam Ibn Kathir ketika dia menafsirkan, dia menyatakan dalam tafsir Ibn Kathir, sesungguhnya makam hamba adalah makam yang paling tinggi, penilaian yang paling tinggi yang Allah nilai hamba dia. Allah beri rezeki kepada hamba, Allah tidak menilai rezeki itu. Allah bagi kepada hamba ini bermacam-macam jenis kehidupan dan Allah tidak jadikan itu penilaian. Ada orang dilahirkan daripada ibu bapa yang susah, maka susah itu bukan nilai dia mulia ataupun dia hina di sisi Allah. Ada orang Allah lahirkan dia daripada kasta yang rendah, orang pandang dia rendah, suku bangsa dia rendah. Kerana Allah yang memberi, maka itu bukan nilai dia rendah di sisi Allah. Tetapi Allah telah memberi kepada manusia ibadah, dan Allah telah mencipta manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka di atas itu Allah menilai manusia. Makam yang tinggi adalah makam apabila hamba melakukan ibadah, dengan ibadah itu membawa dia kepada martabat hamba. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dan Midrajus Salikin, sesungguhnya makam hamba ini adalah makam yang telah dicapai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Katsir pula kata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hal keadaannya sebagai hamba Allah dipuji ketika baginda senang, ketika baginda susah, ketika baginda suka, ketika baginda derita, ketika baginda menyampaikan agama dan baginda ditekan. Hari-hari baginda melakukan dakwah dengan selesa, baginda adalah seorang hamba. Hari-hari baginda melakukan dakwah ketika baginda ditekan, martabatnya sebagai hamba tidak jejak walaupun sedikit. Karena itu kata Imam Ibn Katsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah katakan kepada Nabi, waqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Muhammad, sesungguhnya kami tahu hati kamu menjadi sempit karena banyak perkataan yang mereka lontarkan kepada kamu Muhammad. Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Tuhan kamu dan kekallah kamu menjadi orang yang sujud kepada Tuhan kamu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kau sembahlah, teruskanlah beribadat kepada Tuhan kamu sehinggalah datang kepada kamu kematian. Kata Imam Ibn Katsir, inilah keadaan baginda, ahwalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda dipuji oleh Allah dalam semua keadaan.
keadaan dia susah dan dia senang, keadaan baginda sabar di dalam perang Ahzab, keadaan baginda menderita di dalam perang Uhud, masih dirinya dalam keadaan seorang hamba di sisi Allah. Maka pada malam Mi'raj Allah menyatakan dengan besar, subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang kami bawa jalan ini adalah hamba kami. Ikhwatul iman, kita dijadikan untuk beribadat kepada Allah. Dan di dalam kelompok manusia, orang yang telah beribadat yang sampai kepada ayat ini dan makam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah menurunkan ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Muhammad yang telah sampai pada makam hamba, dia contoh ibadat untuk kamu turun. Dia contoh. Karena itu Quran kata, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Jangan kamu memandai-mandai ke depan daripada Allah dan Rasul. Jangan. Kerana Muhammad telah dijadikan uswatun hasanah, contoh, kerana dia telah sampai kepada kemuncak hamba yang orang lain takkan sampai pada kemuncak itu. Apa kata imam kita, Imam Al-Syafi'i, dalam buku yang terkenal yang bernama Ar-Risalah? Apa kata Imam Syafi'i dalam buku dia Ar-Risalah? Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya manusia telah ketahui, insan yang telah hidup dan insan yang telah hidup, yang telah capai kepada kesucian diri, tidak ada orang lain melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak ada orang yang lebih suci daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesucian Nabi ini telah pun diberi iktiraf oleh Allah di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya perihal akhlak kamu sangat besar wahai Muhammad. Bersihnya Nabi zahir dan batin yang disebut dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang bertaubat, Allah suka orang yang bersih. Kedua-dua makam itu telah pun diraih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya kamu berada di atas perilaku dan cara hidup yang sangat besar wahai Muhammad, zahir dan batin. Ketika marah akhlaknya baik, ketika redha akhlaknya baik, ketika dia sabar akhlaknya baik, ketika semua keadaan khuluqil azim, akhlaknya sangat besar dan baik. Kata Imam Syafi'i, tak ada sesiapa pun dalam dunia lebih suci daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, apa yang telah baginda amal sepanjang hidup baginda, itulah yang menyucikan dirinya. Apa yang telah baginda amal sepanjang hidup baginda, itulah yang mesti umat amal, kerana itu membawa kepada kesucian diri. Apa-apa yang ditinggalkan sepanjang hidup baginda, sesungguhnya dengan meninggalkan itu membawa kepada kesucian diri. Sepanjang hidup baginda, apa yang baginda tinggalkan, maka umat mesti tinggalkan, kerana itu yang membawa kepada kesucian diri. Sesungguhnya dengan mengamal apa yang tidak baginda amal, sesungguhnya dengan meninggal apa yang telah baginda amal, tidak akan membawa umat kepada kesucian di sisi Allah. Perkataan ini dapat kita lihat dengan besar, dengan jelas di dalam kitab Ar-Risalah. Ikhwan, kenapa kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini ada di belakang la ilaha illallah? Mari kita tunjuk dengan jari, ikhwan. Mari kita tunjuk dan kita tulis dalam diary kehidupan kita yang peribadi ini. Siapakah insan yang telah diakui ibadatnya oleh Allah? Siapa dia, ikhwan? Sehinggakan siapakah daripada umat ini yang telah Allah angkat daripada bumi naik ke langit sampai ke Sidratil Muntaha? Tidak ada lain melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Midrajus Salikin, siapakah orang yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia adalah orang yang Allah rezekikan hatinya, jiwanya, benaknya, perasaannya untuk mengikuti orang yang telah pun diisytiharkan oleh Allah sebagai kekasihnya Muhammad. Allah rezekikan kepada kita untuk ikut orang ini, ikhwan. Karena itu ikhwatul iman, apa dia yang kita namakan dengan sunnah? Bila kita sebut sunnah Nabi ni, apa dia, ikhwan?
para ulama hadis menyatakan sunnah, bila kita sebut sunnah ada 5 perkara ikhwan. Yang pertama perkataan baginda, yang kedua perbuatan baginda, yang ketiga takrir baginda, baginda mengiyakan orang ataupun baginda menidakkan perbuatan orang, takrir. Yang keempat khuluqiyah, akhlak baginda. Yang kelima khalqiyah, susuk tubuh badan baginda. 5 ini kita namakan dengan sunnah. Maka jamaah sekalian, kata ulama hadis, siapakah orang yang hidup dalam dunia yang tidak bercakap? Siapakah orang yang hidup dalam dunia tidak berbuat? Siapakah orang yang hidup dalam dunia yang dia tak pernah mengiyakan orang ataupun dia tak pernah menidakkan orang? Ada tidak? Siapakah orang dalam dunia ini yang hidupnya tidak memakai akhlak-akhlak? Ada tak? Dan siapakah orang yang hidup tidak memakai susuk tubuh badan? Maka kerana itu Allah telah melengkapi Rasulnya yang mulia ini dengan 5 perkara tadi. Kerana 5 perkara ini adalah kehidupan pada benda-benda yang lain. Maka Allah telah menjadikan pada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Rasulullah itu ada contoh untuk kamu. Maka apabila umat nak bercakap, Allah meminta umat melihat kepada perkataan Rasulullah. Ketika umat nak berbuat, Allah meminta umat melihat pada perbuatan Rasulullah. Ketika umat nak membantah ataupun menyokong, umat diminta melihat kepada takrirnya Rasulullah. Ketika umat nak berperangai, umat diminta melihat kepada akhlaknya Rasulullah. Ketika umat nak menghiasi tubuh badannya, dirinya dengan sesuatu, maka umat diminta melihat kepada tubuh badan Rasulullah. Sesungguhnya dia telah mencapai kedudukan uswatun hasanah. Kata Abdurrahman Ibn Sa'di dalam tafsir dia pada ayat liman kana yarjullah wal yaumil akhir, mengandungi suatu isyarat. Hanya orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah di hari akhirat dengan pertemuan yang bahagia sahaja boleh menjadikan Muhammad sebagai suri teladan dan contoh dalam hidup dia. Jamaah sekalian, ini yang kita maksudkan dengan majlis ilmu. Kita mesti tahu lebih tentang Nabi daripada orang lain, ikhwan. Kita kena tahu lebih tentang Nabi daripada orang lain. Kita tahu orang lain kurang tak apa, tapi kita tahu Nabi lebih. Tapi kalau kita tahu orang lain lebih tentang Nabi kurang, ikhwan, kita ada masalah ketika nak balik bertemu dengan Allah. Kita ada masalah, ikhwan. Karena itu ayat yang Allah simpan dalam surah Ali Imran itu sangat besar. Sehingga kan Al-Hafiz Ibn Kathir mengungkap perkataan yang besar. Ayat apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikut Muhammad. Fattabi'uni, Allah suruh Nabi kata kepada umat, mereka kena mengikut engkau Muhammad. Maka kau cakap pada mereka, ikutlah aku. Allah suruh Nabi kata perkataan itu. Sehingga kan kita jumpa dalam riwayat Bukhari, kita jumpa dalam riwayat Muslim, imam hadis daripada Abu Hurairah, imam hadis daripada Anas bin Malik. Kedua-duanya ada makna yang sama. Nabi menyatakan tentang la yu'minu ahadukum, kamu dianggap orang yang tidak sempurna iman. Kamu dianggap tidak sempurna iman. Macam mana dakwaan kamu, itu kamu punya pasal. Hal kamu. Kamu nak dakwa kamu ada iman, kamu dakwalah. Itu kamu punya hal. Tetapi di sisi Allah, kamu kena dengar baik-baik. Satu hari kamu nak mati, kamu akan dikafankan, kamu akan ditanam dalam tanah, akan datang mungkar dan nakir, akan bertanya tentang Allah dan akan bertanya tentang Rasul. Tentang Allah, tentang Rasul bukan saja ditanya dalam kubur, sampai yaumil ba'ts, hari dibangkitkan di mahsyar akan ditanya. Apa yang kamu sembah, siapa yang kamu ikut, akan ditanya. Tak habis soalan ini, ikhwan, tak akan habis. Tak akan habis. Benda yang paling besar yang Quran rakamkan, dua benda besar, tragedi besar yang menggemparkan manusia. Antum bayang, Quran kata pada kita, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah.
peristiwa yang menggemparkan. Apa dia peristiwa yang menggemparkan? Apa yang kamu tahu tentang peristiwa yang menggemparkan? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia akan jadi seperti kekatu. Bukit bukau akan berterbangan seperti mana kapas-kapas yang begitu ampung. Kenapa benda itu Tuhan buat? Kenapa Allah rosakkan alam ni? Hanya kerana Tuhan nak bertanya dua soalan sahaja. Siapa yang telah kamu sembah dan siapa yang kamu ikut? Dua soalan aja, ikhwan. Besar soalan ini, ikhwan, jangan main-main. Menerima Allah, menerima Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, menentukan binasa ataupun tidak binasa kita di hadapan Allah. Habis kita, ikhwan. Kerana itu dalam hadis Bukhari daripada Abdullah bin Hisham, ketika mereka duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba kata Abdullah bin Hisham, Nabi SAW memegang tangan Umar Al-Khattab. Nabi pegang tangan Umar Al-Khattab. Bila Nabi pegang tangan Umar Al-Khattab, maka Sayyidina Umar kata sepatah dekat Nabi, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah ini lebih saya cintai daripada semua benda yang ada di depan saya. Illa min nafsi, melainkan antara Rasulullah dengan saya lebih sayang saya daripada Rasulullah. Tetapi antara Rasulullah dengan benda lain, saya lebih sayang Rasulullah daripada benda dan orang lain. Nabi bila dengar Umar cakap demikian, Nabi kata apa, ikhwan? Nabi kata, la ya Umar, apakah yang kau maksudkan dengan perkataan ini, wahai Umar? Kau bermaksud hanya bergurau, ataupun kau bermaksud ucapan itu kau iman dengan aku? Adakah kau maksudkan aku ni lebih kau sayang daripada diri engkau, daripada orang lain? Itu kau maksudkan dengan iman? Tetapi antara aku dengan diri engkau, kau lebih sayang kau daripada aku, adakah itu kau maksud iman? Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, tentulah aku menerima engkau lebih daripada aku terima orang lain. Tapi tentulah aku sayang aku lebih daripada aku sayang orang lain. Nabi kata, Umar, kalau kau maksudkan iman, salah Umar. Kau meletakkan iman engkau pada tempat yang salah, wahai Umar. Tidak demikian, wahai Umar. Bukan demikian, wahai Umar. Walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang memegang nyawa aku di tangannya, wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sehinggalah aku ini lebih kau cintai daripada diri engkau, wahai Umar. Sehinggalah aku lebih kau percaya, aku lebih kau dengar katanya, aku lebih kau nak ikut daripada diri engkau sendiri, wahai Umar. Bukan orang lain, diri engkau, wahai Umar. Kau percaya orang dengan kau percaya diri engkau, tentu kau percaya diri engkau lebih, wahai Umar. Tetapi antara aku Rasulullah membawa risalah daripada Tuhan, dengan kau percaya diri kau, kau mesti percaya aku lebih. Kau sanggup ragu diri kau, tapi kau jangan ragu dengan aku, wahai Umar. Aku adalah Rasulullah. Aku adalah Rasulullah, wahai Umar. Bila Umar dengar demikian, ikhwatul iman, Umar kata, la anta ahabbu ilayya min nafsi ya Rasulullah. Kalau begitu sekarang juga aku betulkan kesilapan yang lama dah aku buat, ya Rasulullah. Aku sangka selama ini aku beriman dengan cara yang betul, ya Rasulullah. Aku betulkan hari ini baru aku tahu pendedahan salah cara aku, ya Rasulullah. Aku betulkan, ya Rasulullah. La anta ahabba ilayya min nafsi, engkau lebih aku percaya, aku cintai, aku iman daripada diri aku sendiri, ya Rasulullah. Nabi kata, al-anu ya Umar, al-anu ya Umar, inilah cara yang betul kau beriman kepada Allah. Kerana itu, ikhwan, Allah merosakkan alam ni. Dia nak himpun semua makhluk yang dikatakan jin dan manusia, hak dia sebut tadi ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia nak tanya dua soalan. Siapa kamu sembah dan siapa yang kamu ikut? Siapa yang kamu sembah?
Dalam doa kita lepas salat, Nabi ajak kita baca la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi dengan sebenar melainkan Allah. Ketika aku melakukan ibadat kepada Allah, la syarikalah, la syarikalah, aku tidak sekutukan Allah dengan siapa-siapa. Ketika aku minta kepada Allah, aku tak akan sekutukan dengan benda lain. Ketika aku tauhid kepada Allah, aku tak sekutukan bendanya lain. La syarikalah, lahul mulk wa lahul ham. Baginya lah al-mulk, kerajaan. Baginya lah al-ham, segala kepujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia di atas segala sesuatu sangat berkuasa. Dia di atas segala sesuatu sangat berkuasa. Subhanallah ikhwatul iman. Jadi ikhwatul iman, dalam perjalanan Mi'raj yang besar ni, dalam perjalanan Mi'raj yang besar ni, Allah angkat kalimah asra bi'abdihi. Muhammad adalah hambanya. Nabi sebut pada kita, iman kamu tak sah, iman kamu tak betul, sehinggalah kamu sayang aku lebih daripada kamu sayang diri kamu, lebih daripada kamu sayang anak kamu, lebih kamu sayang bapa kamu, dan lebih daripada wannasi ajma'in, manusia seluruhnya. Karena itu jamaah sekalian, ada beberapa perkara kita kena ingat. Dalam hadis Bukhari, ketika menceritakan tentang pembesar Rom yang kita panggil dengan nama Herakla, atau dipanggil dengan nama Hercules. Herakla, dia pernah panggil siapa? Dia panggil Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb ni siapa dia, ikhwan? Dia adalah pak mentua Nabi. Nabi kahwin dengan anak dia Ummu Habibah. Tapi pak mentua ni masa tu tak masuk Islam lagi. Nabi pernah ada pak mentua yang kafir, tak masuk Islam masa tu. Masa tu Hercules panggil Abu Sufyan dalam hadis Bukhari. Hercules tanya, Hercules kata, Abu Sufyan, sifatkan kepada aku Muhammad. Aku nak dengar pasal Muhammad. Aku nak dengar pasal Muhammad. Maka Abu Sufyan masa tu dia tak suka dekat Nabi. Dia tak suka dekat Nabi. Maka dia pun sifatkan Muhammad dengan suara-suara pelan. Dia kata, Muhammad ini mengajak kami menyembah Tuhan dia dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lain. Muhammad tak benarkan kami sembah berhala. Muhammad tak benarkan kami seru dan puja-puja benda-benda lain. Dia hanya suruh kami minta hanya kepada Allah. Dan kami bertanya pada dia, adakah kamu nak jadikan semua Tuhan ini hanya satu? Semua Tuhan ni satu je boleh pakai, lain semua tak boleh pakai? Dia jawab, ya. Yang kedua, dia kata dekat kami, tinggallah ajaran nenek moyang kamu, yang mana apa yang aku sampai ni tak sama dengan nenek moyang kamu. Kamu tinggal nenek moyang kamu, tak usah percaya pada nenek moyang kamu. Belum tentu mereka dapat petunjuk, belum tentu mereka berfikir, tapi terimalah aku adalah Rasulullah. Abu Sufyan cerita dua benda ni kepada Hercules. Lepas tu Hercules kata apa dekat Abu Sufyan? Hercules kata, kalaulah umur aku panjang, aku sempat jumpa Muhammad, satu benda aku nak buat, aku nak cuci tapak kaki dia dengan air yang bersih. Kerana dua benda yang dia bawa itulah yang merosakkan manusia, dan dia telah membetulkan manusia. Manusia tidak boleh sembah benda lain kecuali hanya Allah. Dan manusia tak boleh ikut siapa-siapa, melainkan kena ikut Rasulullah. Inilah hubungan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah kena tolak semua yang ada dalam dunia ni. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kena tolak semua, ikhwan. Pasal tu syahadah dalam Islam dia start dengan la. La ni menafi, tolak dulu. Syahadah dalam Islam dia tak start dengan menerima.
ya saya terima ada Tuhan. Salah. Kena tolak semua Tuhan. Orang tunjuk yang tu tolak semua Tuhan. Tolak semua Tuhan sehingga tak ada Tuhan di atas muka bumi, barulah kita sebut Allah itu Tuhan. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang menolak taghut, barulah dia beriman kepada Allah. Faqad istamsaka, barulah bohol iman dia itu menjadi kukuh dan kuat. Kena tolak, ikhwan. Bila dikatakan tolak, mereka terkejut. Kata Hercules, apa yang Nabi Muhammad bawa tu betul. Dan Muhammadur Rasulullah. Tak ada insan, ikhwan. Ikhwan, apa yang kita tahu tentang Tuhan dan apa yang kita tahu tentang diri kita kalau Allah tidak mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak tahu apa kita, ikhwan. Tak tahu apa kita. Karena itu menolak Nabi Muhammad bermakna kau merosakkan hidup kau dunia dan akhirat. Tak ada orang lain lebih suci, lebih mulia, yang akhlaknya bukan manusia yang puji, Tuhan yang menjadikan alam memuji, ikhwan. Rasulullah. Jadi kerana itu, ikhwan, bila Quran sebut dalam surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah. Apa yang Rasul bawa kepada kamu, ambil. Apa yang dia cegah kamu, jauhi. Apa yang Rasul, kerana itu, ikhwan, cubalah kita membuka diri kita, pemikiran kita, hati kita, melihat ayat-ayat Al-Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apanya Rasul bagi, ambil. Quran suruh ambil kalau datang daripada Rasul. Dan wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau daripada Rasul ada larangan, kamu mesti jauhi, jangan kamu ambil. Beginilah kedudukan seorang Rasul Muhammad yang terlalu bersih dan suci. Antum, jiwa kita tak terasa ke, ikhwan, bila kita baca ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Tidak diutuskan engkau Muhammad, tidak diutuskan engkau Muhammad melainkan untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Ikhwan, siapa yang dipuji oleh pencipta alam? Muhammad. Tuhan yang memuji dia. Tidak aku utuskan kau melainkan rahmat, Muhammad. Bagaimana kita nak pilih insan yang kedua? Bagaimana kita nak cari personality nombor 2, nombor 3 kita nak ikut tanpa kita belajar tentang Muhammad? Kalau kita boleh buat demikian, ikhwan, maknanya kita ini bukan orang yang mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah. Bukan sekali-kali, bukan, ikhwan. Dalam suratul Fatihah kita baca ayat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba antum perhati ayat ni. Ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud dalam tafsir Ibnu Kathir ketika sampai pada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ibnu Kathir kata Allah meminta kita berada di atas jalan yang lurus. Hidayahkan kami sirat, ke satu jalan yang mustaqim. Jalan itu dikapit, disandarkan kepada al-mustaqim. Kenapa, ikhwan? Kerana di atas, berada di atas satu jalan, berada di atas satu cara beragama, ke semua orang mendakwa dia di atas itu. Semua orang mendakwa. Dia ni tak sembahyang langsung, dia apa kata? Ni belajar ni. Guru kami bukan biasa punya orang. Guru kami ni tengok tak nampak, tapi kami aja tahu dia ada. Lagu tu punya guru pun ada. Ajak apa? Dia ajak kami, Quran bagi tahu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu kena sembah Tuhan kamu sampai kamu datang yakin. Jadi kami ni puak-puak yang dah dapat yakin, maka kami tak payah sembah dah. Guru kami ajak lagu tu. Dia mendakwa di atas satu jalan, semua mendakwa di atas satu jalan. Tetapi Allah idhafahkan sirat itu kepada al-mustaqim, yang lurus. Dalam tafsir Ibnu Kathir ditanya pada Abdullah bin Mas'ud, apa makna ihdinas siratal mustaqim? Apa makna hidayahkan kami ke jalan yang lurus? Apa makna hidayahkan kami ke jalan yang lurus?
Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Siratal mustaqim alladhi tarakna alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan lurus adalah jalan yang telah Nabi letakkan kami di atasnya. Antum tengok jalan lurus tu jalan apa? Jalan lurus adalah jalan yang telah Nabi letak sahabat di atasnya. Jalan apa ikhwan? Jalan yang Nabi guna, dia asuh, dia didik para sahabat dia. Itulah jalan yang lurus. Kerana jalan itu Nabi ambil daripada Allah Jalla wa'ala. Quran kata wa innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kamu memang seorang daripada rasul di atas jalannya lurus. Maka itulah ihdinas siratal mustaqim alladhi tarakna alaihi nabi. Jalannya Nabi letak kami di atasnya. Bukan jalan Tok Wali ikhwan, minta maaf banyak-banyak. Bukan jalan-jalan ni, jalan telefon, jalan tak apa, macam-macam nama ada kat sini. Itu yang nak mai sini sesak tadi tu. Macam bukan jalan tu ikhwan. Minta maaf banyak-banyak ikhwan. Bukan jalan tarikat, bukan jalan sufi ikhwan. Siratal mustaqim alladhi tarakna alaihi nabi. Jalannya Nabi asuh sahabat dia. Bukan jalan kita ikhwan. Satu umat tak boleh mendakwa saya di atas jalan yang benar kalau jalan dia tak boleh buktikan daripada Nabi. Kalau dia buat benda yang Nabi tak buat, apa maksud dia? Kalau dia tak buat benda Nabi buat, apa maksud dia ikhwan? Apa maksud dia ikhwan? Apa kata Imam Syafi'i tadi? Manusia yang paling suci siapa dia? Manusia yang paling bersih siapa dia? Imam Ibn Kathir kata tadi, manusia yang telah sampai pada mereka makam hamba, hidupnya hamba, matinya hamba, lahirnya hamba, utusannya sebagai hamba, dan menjadi rahmat dan contoh untuk semua manusia. Siapa orang itu ikhwan? Rasulullah. Kalau Nabi meninggalkan satu perkara, tiba-tiba kamu buat, kamulah manusia paling kotor dan cemar. Antum ingat kisah kerajaan Balqis? Apa nama? Negeri Sabah. Kan? Negeri Sabah. Sulaiman alaihi salam dalam surah An-Namli, kan? Kita semua tahu cerita Balqis. Buat satu perhimpunan rakyat jelata. Tengok-tengok ada satu burung yang dalam surah Al-Hud, dalam surah An-Namli dikatakan hudhuda. Itu yang M. Nasir kata tanya itu sama hudhud. Dia buat lagu hudhud. Kalau dia datang lambat, tak boleh bagi alasan, aku sembelih dia. Tiba-tiba hudhud datang. Hudhud datang. Bila datang, Sulaiman tanya pada dia, kenapa lambat? Kalau hang tak boleh bagi jawapan, aku sembelih hang. Aku sembelih hang. Tengok Nabi Sulaiman dia sembelih. Sebab kalau sembelih boleh makan. Kalau kepok kepala tak boleh makan. Aku sembelih hang, aku boleh makan hang. Apa kata burung hudhud ini? Dia kata, wahai Sulaiman, aku terbang. Kerajaan Sulaiman ada di Palestin. Hudhud ini dia potong mai ke Yaman. Dia pergi buat apa tak tahu lah. Punya joh dia mai ke Yaman, baru dia pergi Palestin. Ada strategi dia tu. Dia kata, aku tengah terbang, aku lihat satu negeri Sabah yang besar, yang aman, yang cantik, hebat, lebih mengagumkan. Dia dipimpin oleh seorang wanita. Tetapi paling terperanjat aku tengok kerajaan Sabah ini, mereka tidak menyembah Allah, tapi mereka menyembah matahari. Bila Sulaiman dengar kerajaannya besar, hebat, Nabi Sulaiman buat tak tahu. Tapi bila Nabi Sulaiman dengar mereka menyembah matahari, terus Sulaiman kata, alasan kamu aku terima, aku tak jadi sembelih kamu. Tapi kerana kamu yang bawa kisah ini, kamu kena bertanggungjawab di atas kisah ini.
akan aku kirimkan sepucuk surat. Kamu kena bawa surat ini kepada kerajaan itu dan beri kepada perempuan yang memerintah rakyat dia yang menyembah matahari tadi. Quran merakamkan surat Nabi Sulaiman. Hud bawa pergi, buang ke dalam bilik Ratu Balqis. Tak tahulah nama sebenar dia, dah orang panggil Balqis bila. Saat ni bubuh nama Zaitun ke Zainab ke, orang terkejut pula. Ratu Zaitun tak pernah dengar. Panggillah Ratu Balqis. Quran tak sebut nama dia. Dah terkenal dah Balqis. Hantar ke Balqis. Sepucuk surat yang menunjukkan kemuliaan dan kehinaan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sangat dahsyat surat ni, ikhwan. Sangat dahsyat. Innahu min, bila Balqis buka, innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat ini daripada Sulaiman. Sesungguhnya surat ini daripada Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Sulaiman menghantar surat ini kepada engkau. Allah ta'lu alayya. Janganlah hang merasakan lebih mulia dan lebih tinggi daripada aku. Wa'tuni muslimin. Kau kena datang dan belajar Islam dengan aku. Antum tengok. Apa kata ulama tafsir daripada ayat ini? Ada dua perkara. Yang pertama, sesiapa pun besar mana kerajaan dia, kalau dia hidup pada satu zaman ada Rasul, dia tetap kena datang menyembah Rasul itu. Dia tetap kena datang kepada Rasul yang diutuskan. Sulaiman kata, wa'tuni muslimin. Kau datang belajar Islam dengan aku. Apa yang kau buat itu salah. Inilah kemuliaan seorang Rasul, ikhwan. Seorang umat, besar tara mana kerajaannya, hebat tara mana kuasanya, kalau dia bercanggah dengan Rasul yang ada pada zaman dia, dialah orang yang paling hina ketika itu, ikhwan. Dia tidak boleh jadi mulia. Tidak ada seorang umat boleh lepas daripada Rasul yang diutuskan, ikhwan. Yang kedua, apa kata ulama tafsir? Yang kedua nak bagi tahu, kata apa dia? Akidah. Akidah yang tidak menyembah Allah ini rendah. Pada ayat Allah ta'lu alayya. Jangan kau rasa kau lebih tinggi daripada aku. Dalam ayat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa rendah, jangan kamu rasa sedih, jangan kamu rasa hina. Kamulah orang yang tinggi kalau kamu beriman kepada Allah. Artinya, ikhwan, siapa-siapa yang tidak beriman kepada Allah, dia rendah di sisi Allah. Dalam surah Taubah, Allah katakan tentang orang musyrikin. Allah sifatkan orang musyrikin. Allah kata musyrikin itu najis. Allah sifatkan mereka. Ulama tafsir kata dalam surah Taubah ni, musyrikin dikatakan najis. Najis ma'nawi. Bukan kita tempuh badan dia, kita kena pergi basuh. Dia datang rumah kita, kita bagi dia makan, dia ambil sudu, dia ambil garpu, dia makan buah dalam mulut dia. Bukan kita kena pergi sama. Tidak. Mulut dia tak najis, tangan dia tak najis, tetapi akidah dia setara dengan najis. Itu nama dia ma'nawi. Akidah dia najis. Maka dikatakan pada orang yang beriman, la tahinu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan rasa rendah. Kamu ini antumul a'laun. Kamu orang yang tinggi. Kenapa kamu orang yang tinggi? In kuntum mu'minin. Kalau kamu beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah ni tinggi, ikhwan. Pasal itu Sulaiman kata, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Aku hantar surat ini di atas nama Allah. Kau jangan rasa lebih mulia daripada aku. Kau kena datang belajar dengan aku. Kenapa? Kau Balqis adalah umat, aku Sulaiman bin Daud adalah Rasul bagi zaman dan umat ini. Ikhwan, Balqis macam tu punya besar, dia tak boleh lari daripada sunnah Sulaiman. Adakah kita boleh lari daripada sunnah Muhammad? Yang Muhammad ketika mengerjakan ibadat haji, dia kata khudhu anni manasikakum, hampa kena ambil haji daripada aku. Dia yang kata, ikhwan.
Kalau ada orang boleh buat manasik haji, pelaksanaan haji, niat haji, ihramnya, semua pantat larang dia boleh buat, tak sama dengan Nabi Muhammad. Haji itu tidak akan membersihkan dia. Kalau dia boleh ikut Muhammad, yang itulah yang membersihkan dia. Sayyidina Umar tengok orang ambil ayat sembahyang. Sayyidina Umar tengok kawan tu ambil ayat sembahyang. Bila nak sampai sapu basuh muka, basuh tangan, kawan tu nak nak sapu kepala, kawan tu buka semua habis kepiah-kepiah serban-serban dia letak sebelah, dia sapu kepala dia semua. Lepas tu basuh kaki. Lepas tu dia pakai kepiah, dia pakai serban balik. Sayyidina Umar tengok daripada jauh. Sayyidina Umar kata pada dia, kenapa kau tak tolak kepiah kau pergi ke belakang sikit, kau sapu tang sini, kemudian kau tarik balik kepiah kau serban kau mai ke depan, kau sapu kau atas serban itu ke belakang dan kau tarik ke depan. Kenapa kau tak buat demikian? Dia kata tak apa, biasa. Kalau buat rasa satu macam. Sayyidina Umar kata sesungguhnya Nabi SAW buat demikian. Sesiapa yang uduknya tidak sama dengan Nabi, sesiapa yang merasakan cara suci yang diajar oleh Nabi tak boleh menyucikan jiwa dia, sesungguhnya dia tidak akan suci sampai dia mati bertemu dengan Allah. Hanya taharah Nabi sahaja boleh menyucikan manusia. Ini ikhwan kita belajar daripada ayat subhanalladzi asra bi'abdihi. Dia hamba ikhwan. Siapalah kita ikhwan. Kita tak boleh bergerak. Terbatas ikhwan. Alam ini sangat luas tapi pergerakan kita terbatas. Di atas nama beriman pada Allah, di atas nama ibadah, di atas nama menyucikan diri, kita tak pernah ada pengalaman ikhwan. Manusia yang telah beribadah kepada Allah, yang telah suci zahir dan batin, Muhammad bin Abdullah, bukan orang lain. Kemudian siapa? Orang-orang yang menerima didikan daripada Muhammad, para sahabat, mereka suci. Kenapa? Mereka disucikan oleh Nabi SAW. Kemudian siapa ikhwan? Kemudian orang yang belajar dengan para sahabat, sahabat belajar dengan Nabi, mereka datang belajar dengan sahabat, mereka suci. Kemudian siapa ikhwan? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Kemudian silih berganti sistem itu, semuanya diambil daripada Nabi dengan jalan tak putus, maka mereka akan bersih seperti mana Allah telah membersihkan orang-orang yang belajar dengan Muhammad. Karena itu ikhwan, kita tak boleh dalam beribadat, tak boleh dalam apa pun sampai kita tak bertanya Nabi macam mana, Nabi buat macam mana, macam mana Nabi ajak kita. Mesti bertanya. Karena itu sajalah saya kata, bukan nak mendatangkan marah saja aja kata, bukan nak bagi marah pun, saja aja kata ikhwan. Sampai bila kita nak menyaksikan raja-raja mati tak ikut cara agama ni? Jangan habaq ke orang ni rahsia kita. Sampai bila ikhwan? Tak lebih, la fadla li arabiyyin ala a'jami. Tak ada lebih ikhwan. Title engkau atas, aku bawah, ini kita yang letakkan. Kenapa sunnah Nabi itu tidak diikut dari segi bagi mandi, kapan, dari segi sembahyang dan tanam? Kenapa tak dibuat? Semua balik bertemu dengan Allah. Kenapa nak balik bertemu dengan Allah ini dengan buat benda-benda yang tidak ada daripada jalan Nabi Muhammad? Mayat yang paling mulia, mayat Nabi ikhwan. Mayat yang paling mulia, mayat Nabi. Namun Nabi disimpan, tidak ada pentabalan dibuat. Tidak ada ikhwan. Dalam i'tikad ahlu sunnah, manusia yang mulia sesudah Nabi siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Matinya Abu Bakar disimpan sebelah Nabi, tidak ada pertabalan, tak ada tiupan napiri, tidak ada tabik hormat yang diberikan oleh para tentera. Kesemuanya ini ikhwan mengundang fitnah untuk hidup dan yang mati. Manusia tidak ada mulia ikhwan. Quran kata watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kau cari bekal, bekal yang paling baik adalah takwa. Apa dia takwa ikhwan? Takwa kita tak lari daripada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Habis ikhwan.
mayat ditanam di zaman Nabi, Nabi yang mentalkinkan. Nabi yang mentalkinkan, bukan siapa-siapa. Yang ajar itu adalah Rasulullah. Kenapa jiwa insan berat nak menerima sunnah Rasulullah? 65 daripada surah An-Nisa, Allah kata apa? Kita kena belajar daripada Quran. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhan engkau Muhammad, mereka tidak diterima iman. Tengok, fala wa rabbika, sekali-kali tidak, demi pencipta engkau Muhammad, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sehinggalah mereka menerima keputusan engkau Muhammad. Mereka menerima apa yang kau bawa, apa yang kami arah mereka supaya taat kepada Allah dan Rasul, sehingga mereka menerima ketaatan itu. Di hati mereka tidak ada rasa gusar, hati mereka tak ada rasa sempit, mereka terima dengan rasa selamat, barulah diterima iman-iman mereka. Karena itu ikhwan, kita kena hati-hati. Kita akan balik bertemu dengan Allah, dan kita kena bawa kesaksian ini ikhwan. Pasal itu kita kena pesan kepada anak-anak kita, esok ayah mati, esok mak mati, apa yang kita duk belajar tentang cara Nabi ni, itu yang kau buat. Lain ayah tak mau dengar. Lain ayah tak mau. Nak mandikan, nak kapankan, nak salatkan, nak ke bumi, cara nak ke bumi, cara nak usul mayat keluar daripada rumah, cara nak talqin, ayah nak cara Nabi. Ayah nak serah diri kepada sunnah Nabi, serah diri dengan rasa selamat. Hari ini sebahagian penyakit yang melanda umat, dia tak merasa selamat kalau dia duduk di bawah cara Nabi. Dia rasa tak selamat, maka menyebabkan dia kena cari cara yang selamat. Cara apa selamat? Dia bikin cara. Tak ikhwan, tak boleh selamat. Kasim selamat pun tak selamat. Buta dah kawan tu, mana boleh selamat? Kau tak ikut Nabi, kau tak boleh selamat. Talbis, apa dia talbis? Tipu daya iblis, nampak macam kita aman, tapi kita tak aman ikhwan. Mana boleh kita aman? Arahan daripada Allah dalam surah Al-Hasyr tadi, wa ma atakumur rasulu fakhuzu, yang Rasul beri pada kamu kau kena ambil, yang dia cegah kau kena tinggalkan. Apa dia cegah? Dia cegah kita daripada menyalahi sunnah dia. Hadis begitu banyak. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang ikut sunnah aku, dia masuk ke syurga. Siapa yang tidak ikut sunnah aku, dialah orang yang enggan masuk syurga. Nabi tak sebut dia ahli neraka, cuma Nabi kata dia tak mau masuk syurga. Habis nak pergi tahu mana? Kena hati-hati ikhwan, kena hati-hati. Kita ada masa yang banyak ikhwan, baik muda, baik tua. Teknologi begitu banyak ikhwan. Telefon hari ni canggih-canggih datang. Satu nama keluar bertahan 6 bulan, mai pula jenama baru. Mai pula jenama baru. Jenama baru ni pula lagi baru. Dari segi kamera dia, perbesar suara dia, perbesar gambar dia, lagi cantik. Tahan pula setahun, keluar pula lagi baru. Keluar pula lagi baru. Subhanallah ya kawan. Takkanlah dalam baru-baru lagu tu tak boleh tengok ke internet apa dia sunnah Nabi. Type satu perkataan aja, sunnah yang sahih, dia keluar tu dia. Benda merapu wal merepek boleh cari, benda mengarut boleh cari, sunnah tak boleh cari. Jangan bikin alasan ikhwan, jangan bikin alasan. Benar kita boleh bagi alasan, tetapi Allah Tuhan yang buat kita, dia juga membuat alasan. Dia tahu itu alasan ataupun tidak ikhwan. Anak-anak muda kita kena pesan. Di samping duk tengok macam-macam, ini ikhwan, berapa hari lagi Brazil nak mengamuk? Berapa hari lagi Brazil nak mengamuk ikhwan? Habis kuliah-kuliah semua, habis. Time tu jangan siapa buat kuliah. Kalau buat kuliah pun maghrib, bang isyak kena berhenti automatik. Kalau sambung, tinggal ustaz seorang duk cakap. Bukan kata kaki bola, hadut dengar ceramah ni pun kaki bola. Jangan main-main ikhwan. Orang boleh cari, orang boleh cari, orang boleh cari. Tidur bola, mimpi bola, semua bola.
Tapi bagaimana orang tak boleh cari tentang sunnah Nabi? Orang boleh bayar duit kereta sebulan 2,000, 3,000, boleh bayar api, boleh bayar ayam. Bagaimana dia tak boleh guna duit dia sedikit mencari buku-buku yang dalam buku itu menceritakan tentang sunnah Nabi? Apa alasan kita depan Tuhan, ikhwan? Tak lepas kita, ikhwan. Tak lepas kita. Jangan main-main. Kerana itu jamaah sekalian, satu daripada benda yang kita kena minta kepada Allah, seperti perkataan Nabi Allah Musa alaihi salam dalam surah Taha, Rabbi ishrah li sadri, Tuhan kau lapangkanlah dada aku ya Allah. Ya ikhwan, kena minta, ya Allah lapangkan dada aku, supaya bila aku dengar tentang sunnah Nabi hang, ya Allah, jiwa aku boleh terima ya Allah. Ini kita kena pohon pada Allah. Bukan saja kita tahu dia insan yang besar, ketika kita beramal kita kena menjadi makmum kepada dia, umat pada dia, kita tak boleh potong dia. Macam Hercules kata tadi, Abu Sufyan kata dekat Hercules, dia datang pada kami, dia suruh tinggal nenek moyang kami. Ya ikhwan, sebahagian daripada yang kita duk amal, yang kita duk buat, yang kita duk katakan adat resan bangsa kita, kalau dia tak sama dengan sunnah Nabi, kena bersedia tinggalkan dia. Takkan nak tinggal ke ustaz? Ya, yang bercanggah saja tinggal, yang tak bercanggah carry on. Tinggalkan ikhwan. Berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan urus mayat, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan apa-apa saja dalam hidup kita ikhwan, berkaitan dengan nak pergi Mekah, berkaitan dengan apa pun, bismillah jalan. Bismillah jalan. Dan nak pergi Mekah, bismillah, keluar rumah pergi. Tiba-tiba keluar rumah teringat pasport tak bawa. Orang tua-tua kata kalau keluar rumah jangan patah balik. Tak patah balik lagu mana, pasport tak bawa. Orang tua-tua kata jangan patah balik. Kata ke orang tua-tua tu, minta maaf banyak-banyak, aku kena patah balik. Kalau tak patah balik tak boleh pergi Mekah. Tinggalkan yang doa ajak ni tak sama dengan sunnah Nabi. Tinggalkan. Karena itu ikhwatul iman, mestilah kita tahu Rasulullah itu manusia yang paling sempurna di sisi Allah. Dia telah sampai kepada makam hamba yang beribadat pada Allah, dan kita sedang dalam proses beribadat untuk sampai pada makam itu. Maka ikutlah dia, contoh dia, tiru dia, teladani dia. Wahyu Allah turun mengangkat dan memuji dia. Baca sunnah-sunnah dia. Walaupun orang pandang kita ni agak pelik, kata pelik ke